standby. Ya, dia berhasil sikit. Okey, insyaAllah. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, hadirin-hadirat sekalian yang saya hormati, Dr. Sarina. Jadi, insyaAllah malam ini kita akan sambung diskusi buku Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu untuk sesi yang ketiga. Jadi, insyaAllah tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan kepada Dr. Sarina. Tapi sebelum itu, kita bagi memberkati majlis ilmu pada malam ini, kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, insyaAllah Datuk. Boleh sambung. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi terima kasih kerana sudi bersama dengan saya pada sesi yang terakhir untuk bicara buku Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Dan pada siri yang lepas, iaitu siri pertama, kita jelaskan tentang pensejarahan itu apa. Bagaimana Prof mengatakan bahawasanya Islam itu tidak di-highlight di dalam sejarah dunia, terutama di dunia sebelah alam Melayu ni. Dan kemudian pembicaraan, diskusi-diskusi, perdebatan-perdebatan sejarah ataupun highlight kepada data-data sejarah ditumpukan kepada kehebatan Hindu Buddha dalam sejarah alam Melayu. Dan saya jelaskan juga bagaimana ada beberapa istilah yang menjelaskan tentang Kepulauan Melayu ni. Pertama ialah Nusantara. Yang kedua itu lebih kurang pada kurun ke-18 ke-19, 18 something dipopularkan semula. Dan kemudian satu lagi ialah Indonesia sendiri, dan yang ketiga ialah Kepulauan Melayu Indonesia. Jadi Profesor Atas sengaja memilih KMI ni, Kepulauan Melayu Indonesia, untuk menunjukkan tentang perkaitan antara ras di kepulauan kita ini dan juga nak menggandingkan kemelayuan itu dengan keislaman itu. Jadi kalau kita perhatikan, kalau ikutkan Semenanjung Tanah Melayu, Malaysia ni pun dia bukan pulau, bukan? Tetapi ada faktor-faktor yang menyebabkan bila disebut Kepulauan Melayu, ia bermula daripada Kepulauan Jawa, Kepulauan Sumatera, kemudian sejak Semenanjung Malaysia tu, Semenanjung Tanah Melayu tu, dan kemudian pergi kepada Kepulauan Mindanao dan kemudian sedikit daripada selatan Patani tu, selatan Thailand. Dan saya ingat walaupun Indonesia, tapi bukan kesemua Indonesia itu memenuhi ketepatan maksud Kepulauan Melayu Indonesia tu. Ini pendapat saya lah. Contohnya macam Irian Jaya itu, saya ingat mereka tu dah agak jauh lah daripada pengamalan perkara-perkara ataupun ibadah-ibadah yang Islami lah, dan pemikiran-pemikiran Islami. Begitu juga di sebelah Filipina, di sebelah utaranya itu sudah lari jauh daripada ciri-ciri kemelayuan jugalah. Mereka banyak adopt budaya penjajahan sebelum itu, iaitu Amerika lah, dan percakapan juga dan sebagainya itu tidak menjadi suatu macam menunjukkan rumpun Melayu itu. Jadi bila sebut KMI ni, Kepulauan Melayu Indonesia ni, dia lebih kepada rumpun Melayu, dan bila sebut Melayu dia ada keislaman, nilai-nilai keislaman itu. Okey, dan juga of course lah termasuk Singapura lah, Brunei. Okey, seterusnya saya ada sebutkan sedikit bagaimana Prof menyatakan bahawa dalam historiografi, beza history dengan historiografi, history ni sejarah. Maknanya apa yang berlaku tu data daripada permulaan kewujudan manusia, itu Nabi Adam AS contohnya, sehinggalah sekarang dalam ruang lingkup, kalau ikut Prof, dalam 8,000 tahun begitu. Jadi sudah tentulah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan
setiap tahun, setiap dekad, setiap kurun itu, setiap abad itu mempunyai data-data sejarah. Itu data sejarah lah. Banyaklah. Kalau kampung kita pun, contohnya kalau Depok tadi kan, saudara Choniu kita ni, Choniu Azwan, mungkin berlaku majlis sambutan Nisfu Sya'ban, kemudian apa yang terjadi di surau berdekatan dengan rumah itu musalla, kemudian apa yang kita makan pada hari ini, kemudian apa yang kita bincang dengan ayah kita, bapa kita, ibu kita, nenek kita, kakek dan sebagainya itu. Jadi ini adalah perkara yang berlaku. Jadi sejarah inilah perkara yang berlaku. Tetapi bila sebut historiografi ialah pensejarahan ataupun penulisan sejarah. Maknanya kita nak pilih data mana yang penting di kalangan ribuan, jutaan, bilion data-data itu. Jadi kalau kata Prof senang sahajalah. Sebenarnya history dan historiografi ni kita boleh umpamakan seperti military, tentera. Di mana tentera yang nak melaksanakan misi ketenteraan dia itu, dia perlu membawa beban-beban yang berat-berat, yang penting dan kurang penting. Jadi ada beg, ada parachutnya ataupun payung terjunnya, ada kemudian pisaunya, ada kemudian mungkin airnya sedikit, makanan yang mungkin dicampurkan dengan air sedikit, susu sedikit. Tetapi untuk melaksanakan misi itu, tentera ini kena memilih barang mana yang kena dibawa dan barang mana yang kena ditinggalkan. Ini sebenarnya menentukan seorang ahli sejarah itu, seorang penulis sejarah, seorang sejarawan adalah seorang yang bijak dan mampu membezakan antara data yang penting dengan data yang kurang penting dengan data yang lebih penting. Ini penting. Kemudian seterusnya saya sebutkan pada siri-siri yang lepas juga bagaimana Profesor Al-Attas telah menjelaskan bahawa Islam itu dikesampingkan. Sedangkan di dalam sejarah dunia, di dalam sejarah Eropah itu sendiri pun, di dalam of course lah sejarah Timur Tengah kan, sementelah lagi. Dan di alam Melayu ini, yang telah menerima pengaruh Islam itu dalam tempoh 800 tahun, seolah-olah sudah ada suatu usaha untuk menyembunyikan, mengecikkan peranan sejarah yang dimainkan oleh Islam. Jadi kata Prof, kita perlulah meletakkan Islam itu di arenanya dan kemudian mengiktiraf peranannya. Sama seperti kita mengiktiraf peranan Barat. Sama kita mengiktiraf peranan rasionalisme di dalam sejarah. Sama seperti kita mengiktiraf sejarah-sejarah lain, Asia. Contohnya India, China, juga Turki contohnya. Jadi ini adalah perkara-perkara penting yang tidak boleh disembunyikan, yang tidak boleh dibuat macam seolah-olah tidak penting, sedangkan ia sangat penting. Dan apa yang menyebabkan kita rasa sesal lagi ialah bagaimana dalam keadaan kekuatan dan peranan Islam itu disembunyikan di dalam penulisan sejarah di alam Melayu ni, Kepulauan Melayu Indonesia ni, apa yang diangkat ialah kehebatan dan ulungnya tamadun ataupun kebudayaan Hindu-Buddha. Bahkan sebab itulah Prof menolak untuk menggunakan Nusantara, sebab Nusantara itu maksudnya ialah bagaimana kita menjadi Java centric ataupun Bali centric, di mana kita mengagungkan tamadun Jawa dan Bali itu, sehingga kan kita menjadikan ia satu perspektif untuk meninjau pulau-pulau lain di sekitar Pulau Jawa dengan Pulau Bali itu. Sehingga ke tahap itu. Jadi perkataan ataupun istilah yang lebih tepat kata Prof ialah Kepulauan Melayu Indonesia. Apabila kita berbicara terutamanya tentang kedatangan Islam, tentang peranan Islam dan bagaimana masyarakat di Kepulauan Melayu ini telah berubah daripada masyarakat seni, tahayul dan khurafat kepada masyarakat rasional, kepada masyarakat ilmiah, kepada masyarakat saintifik, kepada masyarakat yang suka kepada ilmu. Begitu. Jadi perkara ini penting dan dijelaskan oleh Prof. Satu lagi yang menarik
dan sangat penting ialah bagaimana Prof menggandingkan dan membezakan dan menyamakan sejarah Islam di Eropah dan sejarah Islam di alam Melayu. Okey. Dan apa yang Prof sebut masa syarahan pada tahun 1972 di Universiti Kebangsaan Malaysia itu, yang dihadiri oleh lebih 300 aristokratnya, teknokratnya, sejarawannya, orientalisnya, menteri-menterinya itu, karyawan-karyawan itu. Okey. Apa yang dijelaskan oleh Prof ialah bagaimana teori seorang orientalis dan sejarawan barat yang begitu hebat, namanya Henry Pyrene, diketengahkan sebagai sepatutnya digunakan untuk menulis perabadan, periodization di alam Melayu ini. Dan kata Prof, sama seperti perabadan itu sendiri, di Eropah itu dipengaruhi oleh peranan Islam, peranan Islam, sehingga kan selepas kejatuhan kerajaan Rom, Empayar Rom, disebabkan serangan golongan barbar itu, maka jatuhlah Empayar Rom itu dan bermulalah zaman gelap Eropah ataupun dipanggil zaman pertengahan, zaman pertengahan Eropah. Tetapi dalam masa yang sama, di hujung zaman pertengahan itu, mereka mula menuju ke arah rasionalisme disebabkan oleh pengaruh daripada negara-negara Arab yang mendalami Islam, yang terpengaruh dengan Islam lah. Dan begitu juga kata Prof, di alam Melayu dalam tempoh 800 tahun proses Islamisasi itu telah terjadi perkara yang sama di alam Melayu ini, di mana orang-orang Melayu yang sebelum itu dipengaruhi oleh tamadun Hindu Buddha, dan kononnya falsafah dan agama Hindu Buddha bermula daripada kurun pertama Masihi. Kurun pertama Masihi sehingga kurun ke-14 begitu. Jadi lebih daripada 1000 tahun itu mendapat pengaruh Hindu Buddha. Tetapi kata Prof, yang membawa impak rasionalisme, yang membawa impak saintifik, yang membawa impak ilmiah itu ialah Islam yang telah terbentuk dalam pemikiran dan pandangan alam orang Melayu di kepulauan ini dalam tempoh 800 tahun. Nanti kita akan tengok bagaimana dalam 3 fasa Islamisasi di rantau kita ini, kita telah sedikit demi sedikit memahami Islam itu. Pertama dari aspek fiqhnya, itu badan, bagaimana kita membuat ibadah, bagaimana kita memahami konsep tauhid itu, dan kemudian fasa kedua ialah fasa tasawuf lah, di mana tasawuf cuba mengambil peranan ilmu kalam agama Islam itu. Jadi agama itu dan juga ilmu kalam, maknanya lebih terperinci, lebih mendalam, lebih westernization ataupun colonization telah mula mengganggu proses Islamisasi itu tadi. Tetapi kalau dilihat dari sudut rasionalisme, sebenarnya proses westernisasi itu yang bermula pada kurun ke-18 itu, ataupun sebelumnya lagi kurun ke-17 itu, 16 something, itu ialah suatu proses Islamisasi juga dari segi de-secularization, ataupun bukan de-secularization, secularization itu sendiri, bukan de-secularization. Secularization itu sendiri maksudnya apa? Maksudnya ialah membuang perkara-perkara tahyul, mistik, seni, khurafat daripada pemikiran, yang mana memang Islam setuju, memang kita kena buang unsur-unsur itu. Tetapi dalam masa yang sama, kita tidak setuju dengan sekularisasi, ialah ia membuang keseluruhan saki-baki kepercayaan spiritual, yang mana tak boleh lah. Sebab kita tetap percaya kepada Allah SWT, Tuhan yang satu. Yang kita buang ialah Tuhan yang tidak benar, tetapi Tuhan yang benar kita sembah. Ya, betul, disenchantment of nature. Sebab itulah proses sekularisasi itu tidak kita hentam ataupun tak setuju ataupun menolak 100%, tetapi
separuh daripadanya kita tolak dan separuh daripadanya sama dengan apa yang Islam cuba bawa, iaitu menjauhi syirik, iaitu menolak perkara-perkara yang bersifat animistik dan sebagainya. Okey, panjang sangat dah saya punya introduction. Jadi kita pergi kepada sedikit presentation slide saya lah. Dan saya nak jelaskan di sini, selepas daripada ini kita akan ada bedah buku The Concept of Education in Islam, dan saya bercadang untuk membaca harfan biharfin sebab penting buku tu penting, dan satu lagi di dalam bahasa Inggeris. Jadi kita akan cuba faham bahasa Inggeris, Prof, dan kita akan cuba faham maksud yang tersurat dan tersirat. Jadi saya tidak ingin kita macam cepat-cepat nak habiskan the concept of education. Macam faham agama dan Islam dalam sejarah dan kultur Melayu ni saya boleh letak dalam bentuk siri, tetapi the concept of education saya ingat kita tengok macam mana kita punya perkembangan. Dan saya tak nak kebanyakan daripada yang mengikuti kelas macam malam ni contohnya, mungkin sebahagian besarnya mengikuti juga program-program di tempat lain seperti di KSIS ataupun audit di mana-mana. Dan satu lagi mungkin mengikuti kelas WISE pada bulan 7 hingga 12 nanti. Jadi saya ingat kita kena ambil kira perkara-perkara ini untuk kita buat kelas kita yang pertama tentang buku The Concept of Education in Islam itu. Dan buku itu dia menyambung apa yang kita bincang pada malam ini. Jadi saya akan cuba merengkaskan perkara besar itu pada malam ini, nak kompres macam zip lah, zip RAR .RAR, tapi isinya adalah sangat penting dan dia menjurus kepada yang kita nak bincangkan dalam buku The Concept of Education in Islam. Dan satu lagi, saya sendiri pun terlibat dengan Cita Takdib. Cita Takdib ini dia orang berikan kepada saya tajuk takdib. Jadi pada hujung bulan 5 nanti saya akan present satu, dan untuk WISE pun saya akan terlibat dengan tajuk takdib jugalah antara Julai hingga Disember. Jadi yang saya nak sebutkan malam ini ialah minggu depan mungkin kita belum mula lagi lah the concept of education sebab saya ada sedikit urusan. Tapi kalau paling awal pun kita akan mula mungkin 2 minggu lagi. Kalau tak, nanti saya bincang balik dengan pihak penganjur Halaqah Syajarah. Mungkin adakah kita nak mula selepas raya atau bagaimana. Saya nak tengok jadual audience sebab buku tu buku penting dan buku tu syarat. Jadi kita kena buat dalam keadaan audience sendiri pun bersedia untuk menerima, menghadam apa yang nak disampaikan itu. Okey. Kita tengok kepada slide yang saya janjikan tadi. Untuk malam ni kita nak cerita tentang 2 perkara sahaja. Pertama tentang mengislamkan bahasa dan pemikiran. Idea Prof yang sangat besar. Mengislamkan bahasa dan pemikiran. Sebab islamisasi itu pada Prof ialah mengislamkan bahasa dan pemikiran. Maksud dia apa? Mengislamkan konsep-konsep dan juga mengislamkan kefahaman sehingga bahasa dan pemikiran itu saling menunjuk kepada makna hakikat ditandakan dengan betul dan tepat. Begitu. Dan yang kedua ialah kita akan tengok fasa itu secara ringkas. Sebab fasa itu menunjukkan bagaimana Islam itu telah terevolusi di dalam alam Melayu ini selama 800 tahun. Kita percaya atau tidak, Islam telah mendarah daging di dalam keluarga kita, datuk nenek kita, nenek moyang kita dan sebelumnya itu selama 800 tahun. Jadi apakah yang telah disumbangkan oleh Islam selama 800 tahun sehinggalah kita jadi what we are now. Apa yang terjadi selama 800 tahun itu telah membentuk kita sekarang ini. Sebab itulah penting apa yang Prof sebutkan, malam ya'id tarikh. Man lam ya'id tarikh fi sadrihi lam yadri hulwal 'aish min murrihi. Siapa yang tidak sedar tentang sejarah dia, tentang akar dia, tentang diri dia, tentang sejarah keturunan dia, sejarah agama dia, maka dia tidak mengetahui kemanisan hidup sepanjang perjalanan dia di dalam hidup dia itu, kehidupan dia itu sebelum dia meninggal, mati itu. Tapi waman
wa'a akhbara man qad madha adhafa a'maran ila umrihi. Tapi siapa yang sedar tentang sejarah, tentang akarnya, tentang kebudayaannya, tentang agamanya itu, tentang apa yang didapati, apa yang dibuat peranan-peranan fungsi-fungsi oleh orang tertentu di dalam masyarakatnya itu, di dalam dunianya itu, maka sesungguhnya dia telah menambah di dalam hidupnya itu berkali-kali ganda umur. Maknanya bukan senang kita nak tahu sejarah orang-orang dulu kan. Bila kita belajar tentang sejarah orang dulu, seolah-olah kita telah menambah 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 400 tahun, bahkan 1000 tahun ke dalam umur kita. Umur biologi mungkin 50, tetapi umur dari segi sejarah ialah 1500 tahun. Kan? Okey. Dan untuk malam ni bahasa dan pemikiran. Okey, nampak tak saya punya slide? Saya harap nampak saya punya slide. Nampak. Nampak Dan sekali lagi saya minta maaf, saya tak boleh nak dalam bentuk slideshow sebab nanti program application saya ni dia tiba-tiba dia sudden stop. Jadi saya terpaksa buat dalam bentuk ni lah. Okey, saya cuba buat dengan paparan yang besar lah. Okey. Okey, tengok gini Ini dalam bentuk edit lah, nak buat macam mana tak apa. Saya tak boleh nak adjust dah Kalau saya tukar kepada slide view ataupun slideshow, dia terus tendang saya punya application tu, terus tak boleh nak di kan. Okey. Okey, ini sanggahan pendapat yang memperkecilkan peranan Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu. Ini kata Prof, laksana hukuman yang telah dijatuhkan terhadap Islam ialah bahawa Islam itu tiada membawa apa-apa perubahan asasi dan tiada pula membawa suatu tamadun yang lebih luhur daripada apa yang sudah sedia ada. Itu teori otoktoni yang saya sebut pada siri kedua. Maknanya Islam datang tu tak ada bawa apa-apa yang baru sebab orang Jawa, orang Sunda, orang Palembang, orang Aceh, orang Pasai, orang Perlak, orang Melaka, orang Johor, Brunei dan sebagainya itu dia sudah ada perkara yang sama dari segi tasawufnya, begitu. Dari segi zat yang transcendent itu. Dari segi kepercayaan, dari segi apa tu, mereka sudah ada. Jadi Islam datang tu tak ada apa-apa perubahan, sama saja. Kita dah memang ada ciri-ciri ini sebelum ini. Jadi ini dipanggil teori otoktoni. Jadi Prof menolak teori otoktoni. Tidak benar. Tidak benar. Sebab Islam tu memang membawa sesuatu yang besar. Kita tengok sekarang ni, bahasa dan pemikiran. Okey, kata Prof, pemilihan bahasa Melayu oleh orang Arab bukan kebetulan. Maksud dia apa? Maksud dia masa pedagang Arab datang ke tanah Melayu itu, maka mereka melihat bahasa-bahasa yang digunakan pada waktu itu banyak. Tetapi kenapa bahasa Melayu menjadi bahasa yang dipilih untuk menulis kitab-kitab, untuk mengajar ilmu agama, untuk untuk menyampaikan Islam itu kepada orang awam dan juga orang-orang istana lah. Jadi bahasa Melayu juga merupakan bahasa perdagangan dan lingua franca. Jadi sebenarnya bahasa Melayu pada waktu itu kegunaan dia agak terhad lah. Tetapi selepas Islam datang, dia terus menjadi bahasa yang bahasa ilmiah. Dia terus menjadi bahasa saintifik. Dia terus menjadi bahasa yang menyebarkan Islam. Kitab-kitab memang ditulis dalam bahasa Melayu kan, dengan tulisan Jawi lah. Dan kata Prof, ini ada persamaannya dengan bahasa Arab Jahiliyah. Di mana bahasa Arab Jahiliyah dulu di zaman di Mekah dan sebelumnya itu, sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul itu, bahasa Arab Jahili ini digunakan untuk perdagangan juga. Dan ada bahasa-bahasa lain pada waktu itu, ada bahasa Greek, ada bahasa Aramai, ada bahasa Syriac, ada bahasa Parsi. Tetapi kenapa bahasa Arab yang dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi bahasa wahyu? Ini soalan besar. Soalan besar yang ditanyakan oleh Prof kepada kita kan.
Dan dijelaskan bagaimana di dalam Al-Quran disebut inna anzalnahu yang Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Maknanya kami telah menurunkan Al-Quran ini di dalam bahasa Arab supaya kamu ini berfikir dan proses berfikir itu berpanjangan ta'qilun. Jadi kita tengok daripada sini, ini adalah aspek persamaan antara bahasa Arab jahiliah dengan bahasa Melayu kuno. Masa permulaan datangnya agama Islam di tanah Arab dan di tanah Melayu. Tengok Pertama dari segi aspek bahasa sastera. Bahasa Arab jahiliah itu merupakan bahasa rakyat dan bahasa lisan. Bahasa falsafah, bahasa yang agak tinggi itu sastera itu diambil oleh bahasa Yunani, Romawi kuno dan Irani, Farsi kuno. Maknanya bahasa Parsi, bahasa Greek, bahasa Latin, bahasa Aramaik, Syriac dan sebagainya itu. Dan begitu juga bahasa Melayu. Bahasa falsafah dan sastera itu peranannya ialah diambil oleh bahasa Jawa kuno dan Sanskrit. Dan memang banyaklah perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu sekarang pun yang sebenarnya berasal daripada Jawa kuno dan Sanskrit. Ada banyak puasa, bumi, sembahyang, dewata raya dan sebagainya itu bahasa yang telah diislamisasikan oleh Islam apabila datang ke tanah Melayu ini. Okey, seterusnya dari segi perdagangan saya telah sebutkan tadi, kedua-dua bahasa Arab jahiliah dan bahasa Melayu kuno itu merupakan bahasa perdagangan dan bahasa percakapan, lingua franca, bahasa komunikasi. Begitu. Dari segi kesucian, kedua-dua bahasa ini suci daripada falsafah. Falsafah apa? Bahasa Arab, falsafah Greek Romawi yang membicarakan perkara-perkara yang tidak tauhidi, yang tidak tauhidi. Dan bahasa Melayu pun begitu, suci daripada falsafah kehindu-budaan, Vedanta dan sebagainya itu. Okey, selepas kedatangan Islam, Al-Quran telah mengislamkan, telah menukar dasar-dasar kefahaman-kefahaman penting di dalam bahasa Arab itu, dan digantikan dengan konsep inilah yang dipanggil islamisasi bahasa. Jadi perkataan yang sama tetapi difahami dengan konsep yang lain. Saya bagi contoh perkataan takwa. Perkataan takwa pada masa Arab jahiliah dahulu, perkataan takwa itu bermaksud bagaimana kita melayan tetamu itu dengan begitu bersungguh-sungguh, dengan begitu banyak mengeluarkan duitnya, mengeluarkan makanannya, mengeluarkan tenaganya untuk meraihkan, untuk menyambut tetamu. Contohnya itu karam. Itu bukan takwa, itu konsep karam, maafkan saya. Karam, karam, kemuliaan. Kemuliaan itu ialah apabila kita ini membazir-bazir, banyak membelanjakan duit, membelanjakan makanan dan sebagainya, macam yang saya sebutkan tadi, tempat tinggal dan sebagainya untuk tetamu. Itu dianggap suatu virtue ataupun suatu kemuliaan di dalam masyarakat Arab pada waktu itu. Tetapi apabila Islam, Al-Quran diturunkan kepada orang Arab itu, maka perkataan karam itu telah digandingkan dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bagaimana Al-Quran menukar konsep, menukar pemikiran orang Arab pada waktu itu, sehingga kan mereka rasa apa yang Nabi Muhammad SAW ini bicarakan ini adalah gila, adalah sihir, adalah penyair. Bagaimana karam itu dikaitkan dengan takwa? Jadi ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dan Islam, bagaimana orang yang membazir itu tadi, yang berlumba-lumba nak menunjukkan kekayaan itu dalam melayan tetamu dan orang luar, tapi yang dimaksudkan dengan karam itu ialah yang paling tinggi takwa di sisi Allah SWT. Itu yang paling takut kepada Allah, yang paling taat kepada Allah, yang paling meninggalkan di Kepulauan Melayu.
pada waktu itulah bagi contoh perkataan sembahyang pada waktu sebelum kedatangan Islam, sembahyang itu mungkin bermaksud menyediakan bunga-bunga, menyediakan tempat-tempat untuk penyembahan, pemujaan, dan kemudian menghanyutkan korban dan sebagainya itu di laut dan sebagainya kan. Dan kemudian ada altar-altar ataupun tempel-tempel yang untuk mereka yang nak sembahyang, yang nak offer their prayers kat situ. Tetapi perkataan yang sama masih digunakan oleh kita, sembahyang, sehingga sekarang. Saya tidak pasti, mungkin di Indonesia sekarang menggunakan perkataan solat, mari kita solat, mari kita solat. Tetapi di Malaysia sekurang-kurangnya memang masih menggunakan, masih popular menggunakan perkataan sembahyang, sama seperti solat. Maksudnya bila sebut sembahyang itu sudah semestinya yang dimaksudkan oleh orang yang mengajak sembahyang itu ialah sallu kama ra'aitumuni usalli, iaitu sembahyang cara Islam, sembahyang cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan banyak lagi perkara lain, contohnya puasa. Puasa itu merupakan amalan yang telah dibuat sebelum tu oleh orang Buddha dan Hindu. Dia ada cara puasa dia. Tetapi apabila kita sebut puasa di dalam masyarakat kita sekarang ini, puasa itu bermaksud bermula daripada subuh, tidak makan dan tidak minum serta melakukan perkara yang membatalkan puasa sehingga waktu maghrib. Begitu. Jadi difahami begitu. Dan bukan intermittent fasting, itu lain. Intermittent fasting itu diperkenalkan daripada ahli-ahli perubatan di barat, tetapi tidak sama dengan konsep puasa siam dalam Islam. Begitu. Walaupun kita tak gunakan perkataan saum, kita gunakan perkataan puasa, tapi maksudnya ialah saum itu. Okey, organisasi bahasa dan pemikiran. Okey, dan di sini saya sebutkan bahawasanya perkataan ataupun konsep ataupun ciri sifat bahasa Melayu itu dia mempunyai sifat dan ciri yang sama dengan bahasa Arab. Pertamanya dia mempunyai cara untuk membicarakan sesuatu dengan jelas dan teratur. Dia tidak bengkang-bengkok. Dia tidak syarat dengan perkataan-perkataan yang mengandungi makna yang tersirat ataupun yang rumit, begitu. Jadi bila kita sebut bayan, ia jelas dan ia memberikan penjelasan. Dan bila kita sebut perkataan al-bayinah, maka bahasa itu sendiri membuktikan dirinya itu dengan perdebatan, perbahasan dan mengemukakan perkataan-perkataan yang menunjukkan makna dan definisi yang tepat dan jelas. Itu penting. Ini penting. Nanti kita akan bawa ke the concept of education, ciri ini. Ghairi dhi iwaj. Ghairi dhi iwaj. Okey, dan kita pergi kepada ini tentang bahasa juga, sangat penting tetapi kita tidak ada masa yang agak panjang malam ni untuk membicarakan tentang sifat bahasa ini. Cukuplah saya katakan bahawa idea-idea bahasa dan pemikiran daripada ahli falsafah bahasa seperti Hamburg, Cassirer dan Korzybski, ini antara pemikir-pemikir bahasa yang penting, yang signifikan di barat. Dan mereka menyatakan bahawa bahasa itu mempunyai sifat ataupun karakter yang mana ia menjadi rencana ataupun plan ataupun merancang aktiviti terhadap bagaimana manusia memandang alam semestanya. Dan bahasa ini dia boleh menjadi suatu penafsir kepada pengalaman dan keadaan sekelilingnya. Maknanya bahasa ni mempengaruhi pemikiran dan pemikiran mempengaruhi bahasa. Ia saling kait-mengait antara satu sama lain. Okey, seterusnya, ini saya ingat perkara-perkara yang penting jugalah tentang islamisasi bahasa. Okey. Okey, apa yang kita maksudkan sebagai islamisasi bahasa dan pemikiran itu yang mengambil tempat sebelum islamisasi lain, ialah kerana
di dalam islamisasi bahasa itu ia melibatkan pentakrifan. Contohnya bila kita kata qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Apa yang dimaksudkan dengan tunggal? Apa yang dimaksudkan dengan esa? Dan kenapa digunakan perkataan Allah? Kenapa tidak digunakan perkataan Ar-Rabb? Qul huwa Rabb contohnya. Tetapi tidak Allah. Maka ditakrifkan sehingga menepati konsep tauhid yang mana kita faham sekarang ini. Dan kemudian terdapat penjelasan. Contohnya dalam Al-Quran, laisal birra an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Diterangkan tentang konsep kebajikan, bir. Bir tu bukannya kita pergi rumah orang tu daripada depan Assalamualaikum dan kemudian kita berbaik-baik dengan tuan rumah dan sebagainya. Tapi yang lebih penting ialah bir itu, kebajikan itu ialah dijelaskan oleh Al-Quran sebagai mengimani ataupun mempunyai kepercayaan dan iman kepada Allah SWT dan juga hari kiamat. Sebab kedua-dua ni kita tak nampak dengan mata kasar kita tak boleh sentuh, bukan? Tetapi iman itu menguji kita dengan perkara-perkara bersifat rohaniah. Okey, dan kemudian penciptaan baru. Penciptaan baru macam saya sebut tadi lah, konsep takwa itu. Konsep takwa diganding dengan karam itu. Jadi ini dah jadi satu breakthrough dalam pemikiran. Sebab itulah dalam Al-Quran banyak disebut bagaimana Nabi dituduh sebagai ahli sihir. Bagaimana Nabi disebut sebagai gila. Gila ni maksudnya apa gila ni? Gila ni maksudnya kita membawa suatu perkara yang berlainan daripada majoriti orang pada waktu itu. Dan gila ini maksudnya ialah kita membawa suatu idea pembaharuan yang manusia pada zaman itu belum boleh faham sangat lagi. Kalau faham pun sedikit. Sedikit saja yang faham idea itu. Islam itu sendiri. Sewaktu disampaikan kepada kaum Quraisy, maka mereka menolak. Kata mereka, kamu ni gila ke apa? Apa yang kamu cakapkan ini? Sama juga sebelum Nabi Muhammad SAW pun Nabi-Nabi terdahulu Nabi Ibrahim AS jadi mereka melihat trend semasa ialah menyembah berhala. Apa yang sedang kamu cakap ini? Kamu sembah berhala, kenapa kamu tiba-tiba kata Tuhan satu? Ini suatu penciptaan baru ataupun suatu perkara baru yang menyebabkan mereka ini tak boleh nak fikir ataupun tak boleh terima ataupun saja tak nak terima lah. Okey, dan juga penerimaan dan pemahaman tentang konsep-konsep baru. Jadi bila kita sebut tentang agama ini, maknanya apa yang kita faham, konsep di dalam agama itu yang kita kena faham. Dan dia berada di dalam bentuk perkataan, dalam bentuk vocabulary, dalam bentuk kosa kata itu. Istilah, mustalahat. Okey. Okey, ini dia tahap islamisasi di Kepulauan Melayu Indonesia. Jadi kita ni dah 800 tahun menerima Islam. Jadi Profesor Alatas menjelaskan tentang kesan sejarah dan kebudayaan Islam dalam buku beliau Preliminary Statement dan juga Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu. Jadi yang kita baca ni lah yang kedua ini, tetapi berkait dengan yang pertama yang merupakan lebih kurangnya isi yang sama dalam buku Islam dalam sejarah dan Kepulauan Melayu. Okey, apakah peranan apa paling sejarah kepulauan kita? Okey, itu soalan yang ditanya. Yang mengubah sejarah kepulauan kita. Sebab itu Profesor Alatas dia menyebut tentang perabadan ataupun periodization. Macam mana kita nak memfasarkan, macam mana kita nak memperingkatkan, macam mana kita nak letak tahap peringkat dan sebagai kronologi yang besar ini di dalam pensejarahan Kepulauan Melayu. Jadi kata Prof, Islam telah mengubah kehidupan dan dunia manusia secara mendalam. Bukan seperti yang didakwa oleh mereka yang pro kepada kebudayaan Hindu Buddha, di mana kata mereka kebudayaan Hindu Buddha ini merupakan
culture, budaya tinggi. Dan Islam tak macam tu, kata mereka. Jadi budaya tinggi ini dibuktikan dengan cara bagaimana dalam proses penghinduan dan pembudaan masyarakat di kepulauan kita sebelum kedatangan Islam ini, bagaimana telah timbul monumen-monumen berupa candi-candi yang saya tunjukkan pada siri kedua. Contohnya Candi Borobudur, Candi Tikus. Tikus tu kecil, candi saya dah lupa nama dia, banyak, lebih daripada 24 candi di Kepulauan Jawa sahaja. Kalau di Tanah Melayu kita ada Candi Lembah Bujang itu. Jadi kata mereka yang pro kepada pengaruh Hindu-Buddha ini, lukisan-lukisan di tugu-tugu, di pintu gerbang, di tempat-tempat penyembahan ini menunjukkan satu culture ataupun satu mazhab agama Hindu dan Buddha yang dianuti oleh golongan Brahman. Brahman ni golongan yang paling tinggi dalam kasta mereka. Ini menunjukkan bahawa kefahaman Hindu Buddha yang diterima oleh Kepulauan Jawa pada waktu itu, terutama oleh pihak keraton, pihak bangsawan, pihak istana, ialah yang paling tinggi. Sebab itu dikatakan, digandingkan dengan high culture, maknanya tak sama macam kedatangan Islam ke Tanah Melayu. Kedatangan Islam ke Tanah Melayu ini disebabkan oleh perdagangan rempah, disebabkan oleh kejatuhan kerajaan Hindu di India, kemudian kerajaan India Muslim Moghul sudah mula naik dan kemudian menguasai jalan perdagangan di Selat Melaka, dan kemudian oleh itu mereka ini mempengaruhi negara-negara yang berada di persekitaran Selat Melaka. Jadi nak beritahunya bahawasanya tidak ada suatu ciri khusus pada Islam itu sendiri dari segi falsafahnya, dari segi ideanya, dari segi ideologinya, dari segi idealismenya dan pemikirannya yang menyebabkan keunikan di dalam kedatangan Islam ke KMA, Kepulauan Melayu Indonesia ni. Tak sama macam Hindu Buddha. Itu yang Prof katakan bahawasanya sifat sejarah tu yang dalam beliau itu, sifat sejarah tu umpama dalang tu kan. Itu sebenarnya merujuk kepada Jawa dan Bali centrism dalam penulisan sejarah Melayu di rantau sebelah sini. Jadi apabila berhenti segera diulang. Maknanya semua orang nak mengulang, nak mengindoktrinate di dalam kepala kita ni bahawasanya Hindu Buddha. Ini yang mendasar, yang mendalam dalam falsafah culture, kebudayaan, kehidupan masyarakat di rantau sebelah sini. Jadi dia nak tolak ke tepi Islam, tak ada, senyap, duduk diam macam tu. Jadi tak boleh, tak betul, kata Prof, tak betul. Kita nak kena jelaskan tentang peranan Islam itu yang mempunyai peranan yang penting dalam mengubah kehidupan dan dunia manusia di alam Melayu ini. Dan sudah tentu kata Prof, satu lagi ialah bukti terpenting sejarah untuk menunjukkan kepentingan ataupun peranan Islam itu tidak boleh dilihat daripada bangunan, tidak boleh dilihat daripada batu nisan, tidak boleh dilihat daripada batu bersurat semata-mata. Sebab bukti-bukti fizikal ini adalah bukti yang sebenarnya kurang penting nak dibandingkan dengan bukti pemikiran, bukti penulisan, bukti bahasa. Jadi kata Prof, bukti bahasa dan pemikiran dalam bentuk kitab-kitab, dalam bentuk penyebaran, dalam bentuk kefahaman masyarakat umum terhadap agama itu sendiri, terhadap Al-Quran itu. Bagaimana kalau zaman Hindu Buddha itu kitab-kitab Mahayana dan Ramayana dan Mahabharata itu contohnya berada di dalam keraton-keraton sahaja, di mana hanya bangsawan dan raja-raja dan ratu-ratu sahaja yang mampu memahami dan belajar. Dan kemudian kalau ada penafsiran kepada orang umum pun tidak diberikan jis ataupun ajaran yang asas dalam bidang Hindu Buddha itu, dalam agama Hindu Buddha itu, tetapi sebaliknya ditranslate ataupun ditafsirkan ataupun disampaikan dalam bentuk kesenian, dalam bentuk ukiran, dalam bentuk nyanyian, wayang dan sebagainya itu, dalam bentuk karya-karya epik
dalam bentuk karya-karya roman, dalam bentuk karya-karya kebangsawanan dan kepahlawanan, kependekaran itu. Jadi kalau kata Prof, kita tengok sewaktu kedatangan Islam, Al-Quran dibawa bersama, dan peranan Al-Quran ini bukan saja mengubah keraton, bukan saja mengubah istana, bukan saja mengubah golongan bangsawan, bahkan ia mendasar turun kepada golongan-golongan lain, publik. Dan bukti paling nyata ialah setiap rumah itu mempunyai Al-Quran, bukan? Dan dipelajari Al-Quran itu, diperingkatkan anak-anak daripada mula bacaannya, kemudian kepada tajwidnya, kemudian kepada tafsirnya, kemudian kepada kitab-kitab yang menjelaskan tentang ilmu kalam, dan kemudian kepada kitab yang menjelaskan tentang ilmu tasawuf. Dan sebelum itu memang pengamalan fiqh itu memang dah kan dengan baik, sembahyang, puasa, haji, semua penganut ajaran ataupun pedagang, orang Arab ataupun orang Melayu ataupun orang Jawa ataupun orang-orang yang berada di kepulauan. Jadi kata Prof, peranan Islam ialah ia mengubah jiwa raga masyarakat Melayu Indonesia, dan sama keadaannya Islam mempengaruhi rasionalisme pada middle age, zaman inspirasikan daripada khilafah Abbasiyah pada waktu itu di Damsyik, di Baghdad, di kota Baghdad itu, dan di tempat-tempat lain dunia Islam lah. Kerana mereka datang belajar ke sebelah sini, sebelah Timur Tengah, di dalam kerajaan Islam, dan kemudian mereka yang belajar ini macam Maimonides, macam Thomas Aquinas, apabila balik ke negara mereka, ke ajaran dalam Ihya Ulumuddin itu dibawa ajaran-ajaran daripada Ibn Sina, sama ada dalam perubatan dan falsafah dalam pendidikan, dan dibawa Averroes, Ibn Rushd, Al-Farabi, dibawa kitab-kitab yang diterjemahkan daripada Greek dan sebagainya itu. Maksudnya mereka mendapat semula ilmu yang mereka hilang pada waktu zaman gelap yang sebelumnya itu. Sebab zaman gelap ini dibagikan pada dua, zaman gelap yang awal dan zaman gelap yang nak pergi kepada moden. Jadi Islam mempengaruhi di zaman gelap yang nak pergi kepada inilah. Okey. Ini tahap Islamisasi di Kepulauan Melayu Indonesia. Adakah anda masih bersama saya? Boleh saya tengok? Takut saya bercakap seorang-seorang. Boleh dah, jelas. Okey. Okey, saya teruskan sikit lagi. Nanti kalau ada nak tanya soalan, boleh tanya soalan. Okey, ini ialah proses Islamisasi di Kepulauan Melayu Indonesia. Kita kena faham, kita telah menerima Islam pada kurun ke-13. Kalau Batu Bersurat Terengganu itu tarikhnya ialah 1303. Berarti mungkin 50 tahun hingga 100 tahun sebelum tu dah ada Islam. Sebab 1303 Masihi itu ialah tarikh di mana batu bersurat itu diukir di atas batu. Maknanya kanun kerajaan negeri Terengganu itu diukir di atas batu. Jadi bererti penerimaan Islam itu sudah lama sebelum itu, berdekad sebelum itu. Dan dalam tahap satu ini fiqh memainkan peranan sebagai pentafsir syariat diakibatkan oleh akidah lah. Akidah iaitu monoteistik, menerima Tuhan yang satu. Okey, dan kemudian kita tengok tahap dua ni 100,700. Ni 300 tahun yang pertengahan. Yang pertama tadi 200 tahun. Yang ni 300 tahun. Di mana peranan besar dalam mentafsirkan hukum berpindah kepada falsafah, mistisisme dan tasawuf. Apa maksudnya? Maksudnya pelaksanaan agama, pengadilan agama sudah pergi ke peringkat ihsan, sudah pergi ke peringkat perfection. Okey. Dan tahap 3 bermula 1700 tahun. Yang ini bermulanya ataupun kukuhnya Belanda, Portugis dan Inggeris di Kepulauan Melayu Indonesia ini. Mereka menjajah kita, dan sehinggalah sekarang ini di mana kata Prof, westernisasi dan pembaratan ataupun
colonization ataupun penjajahan ini telah melambatkan proses Islamisasi. Tetapi kata Prof, dari satu segi ia juga ataupun pengagungan terhadap akal ataupun pengagungan terhadap ilmu, pengagungan terhadap perkara-perkara saintifik, pengagungan terhadap penulisan-penulisan, penterjemahan dan sebagainya itu dilanjutkan daripada apa yang di Islam itu. Jadi kita boleh tengok dua perspektif bila kita sebut tentang westernisasi dan juga kolonisasi bermula tahun 1700 sehingga sekarang lah. Sekarang walaupun kalau tanah Melayu ini sudah merdeka menjadi Malaya dan sekarang Malaysia, tetapi hambatan kekangan yang kita hadapi sekarang inilah kekangan pemikiran. Sebab itulah Prof bercerita dan berbicara dan menjelaskan tentang apa yang dimaksudkan sebagai Islamisasi bahasa dan pemikiran. Jadi macam mana kita nak maintain Islam kita itu ialah dengan cara kita maintain perkataan-perkataan penting yang menjadi kata kunci dalam vocabulary Islam. Vocabulary Islam ada banyak, macam vocabulary dalam kamus tetapi bukan macam dalam kamus. Maksud dia apa? Maksud dia dalam Islam itu dia ada perkataan-perkataan penting yang mengandungi medan makna. Kajian saya ada 8 dalam kajian saya ada 8 dalam pemikiran Profesor Alatas, di mana 8 medan makna ini mewakili aspek metafizik dan juga aspek socio-cultural lah pelaksanaan saya nyatakan bahawasanya 8 ini dia mempunyai ibu dia, induk dia di dalam medan makna itu, di mana perkataan pentingnya ialah insan, wujud, ilmu, hakikat, kebahagiaan, keadilan dan dua lagi lah. Dan di bawah kata kunci yang induk ini dia ada kata kunci lain pula yang penting. Contohnya kalau kita dalam medan makna insan, kata kunci yang penting ialah insan. Tetapi ia mengandungi kata kunci akal, dia mengandungi kata kunci nutq, dia mengandungi kata kunci hayawan, dia mengandungi kata kunci qalb, dia mengandungi kata kunci ilmu. Dan ilmu ni dia ada lawan dia, jahil. Begitu. Jadi kesemua perkataan-perkataan ini yang berada di dalam medan makna ini, yang mempunyai induk yang besar-besar ini, akhirnya bersatu, menyempurnakan antara satu sama lain, dan semua itu menunjukkan kepada perkataan paling penting di dalam Islam, iaitu Allah. Iaitu Allah. Allah SWT. Tauhid. Yang merupakan wujud yang hakiki. Okey. Jadi okey, saya ingat saya tak sebutlah tentang perkara ini dengan dalam slide ini. Cukuplah kita baca sedikit bahawasanya penyebar Islam yang datang ke tanah Melayu telah mendakwahkan ajaran tauhid. Dan manusia ini merupakan ciptaan Allah yang terbaik kerana akal. Jadi sebab itulah Profesor Al-Atang menyebutkan tentang rasionalisme itu tadi. Maksudnya apa? Maksudnya bukan enlightenment, bukan renaissance, bukan reformation, tetapi mempunyai ciri-ciri membawa manusia lari daripada unsur-unsur khurafat itu tadi. Membawa manusia lari daripada unsur-unsur kesenian yang melampau, membawa manusia lari daripada perkara-perkara yang bersifat yang tidak rasional itu. Jadi sebab itulah pedagang dan penyebar Islam yang kononnya tadi pedagang rempah, kata ahli penulis sejarah di ataupun orientalis Belanda, jadi kata mereka penyebar Islam di tanah Melayu ini secara kebetulannya sambil berniaga rempah maka disebarkan Islam itu. Tidak begitu kata Prof. Tidak begitu. Penyebar Islam telah sengaja datang daripada tanah Arab Hadramaut untuk ke tanah Melayu dan mengislamkan orang-orang di tanah Melayu ini. Ataupun di kepulauan, maafkan saya, di kepulauan Melayu ini. Dan kemudian memang pedagang-pedagang Islam ini, pedagang-pedagang Arab ini
singgah di apa ni, di India, dan ada sebahagian daripada mereka itu datang daripada China contohnya. Kita tengok cerita Ibn Battuta sudah cukup. Ibn Battuta itu datang daripada China kemudian turun balik. Sebelum tu dia pergi ke Pasai, Perlak, dan kemudian dia naik ke sana ke Timur Jauh. Jadi kata Prof, mereka yang mendakwa, yang mengajar ajaran Islam ini purposely maknanya bertujuan dasar, bukan kebetulan. Mereka memang mendakwahkan ajaran tauhid kepada penduduk setempat. Dan kemudian diceritakan, didakwahkan bahawa manusia adalah ciptaan Allah terbaik dengan akalnya itu. Maka sebab itulah lambang kepada buku Prof ini, Islam dalam Sejarah dan Kepulauan Melayu ini, lambang dia ayam jantan. Maksud dia apa? Maksudnya masyarakat di Kepulauan Melayu masa itu manusia tengah tidur. Tengah tidur dengan sedapnya, dengan khusyuknya, dengan lenanya tengah tidur. Sedang tidur. Jadi apabila ayam jantan ini berkokok, kokorekok lah. Betul tak bunyi gitu tu? Kokorekok. Jadi kita pun sudah tentulah akal kita ni dah macam enlightened, kan? Dan kemudian kokokan ayam jantan itu membawa bersamanya cahaya matahari. Dan cahaya matahari itu lambang kepada ilmu. Itu yang Prof maksudkan sebagai rasionalisasi, rationalization yang dibawa oleh Islam ke tanah Melayu. Kita dah sedar, kita nampak, kita lihat perkaitan sampai malam tu kita tidur. Sepanjang masa kita tidur. Tapi datang Islam itu mengetuk pintu hati kita, mengetuk jiwa dan perasaan kita, mengetuk akal dan rasa kita untuk mengenal Allah SWT. Dan konsep-konsep yang lama tu ganti dengan makna baru. Yang ni saya ingat kita sebut nanti masa the concept of education. Maksud hayawanun natik. Hayawanun natik maksudnya ialah benda hidup yang bertutur. Bukan haiwan, bukan binatang. Memang dari satu segi betul binatang, tetapi yang dimaksudkan dengan binatang ni hayawan. Hayawan bukan ayam, kucing, lembu tu. Hayawan, benda hidup, maknanya bukan batu, bukan kayu, bukan laptop, tetapi benda hidup. Hayawan. Okey. Ini pun kita akan jelaskan dalam the concept of education. Ini sangat penting. Bagaimana Al-Quran ini menjadi basic kepada satu pemikiran saintifik. Satu pemikiran saintifik. Jadi kita akan jelaskan nanti. Maafkan saya. Apakah maksud saintifik? Apakah maksud saintifik? Apakah maksud mantiki? Apakah maksud ilmi? Nutqi. Okey, dan ini ialah perubahan besar bahasa Melayu pada waktu itu. Jadi Prof, kalau dah Prof pandai sangat mendakwa, bahasa Melayu telah diislamisasikan, telah berubah daripada bahasa Melayu kuno kepada bahasa Melayu yang canggih, yang modernize, yang rasional, yang saintifik. Apa bukti dia? Apa bukti dia? Okey, kata Prof, bukti dia ialah bahasa Melayu yang sebelum ini restricted vocabulary-nya itu telah ditambah dengan perbendaharaan kata dalam bahasa Arab dan Parsi. Itu satu. Yang kedua, bahasa Melayu otomatik menjadi bahasa pengantar di seluruh kepulauan Melayu Indonesia pada waktu itu. Yang terbesar, bahasa yang paling banyak menjadi komunikasi kepada umat Islam. Dan kalau ikut data sekarang ini, bahasa Melayu ini sebenarnya bahasa umat Islam dua terbesar di dunia, iaitu 100 juta orang.
100 juta orang. Dah di Indonesia pun dah berapa kan? Lebih daripada di Malaysia dah hampir 30 juta. Kalau di Indonesia hampir 300 kan? Mungkin saya agaknya lebih daripada 100 juta ni. Saya tak 100 juta ni. Tapi di Indonesia 300 juta kata silap saya. Okey. Kalau saya silap betul kan Okey, kemudian bahasa sastera dan keagamaan, bahasa Melayu dah menjadi bahasa sastera dan keagamaan. Kita boleh tengok senang sajalah dalam kitab-kitab Jawi, kitab-kitab kuning tu, kitab-kitab yang nipis itu, tetapi isinya begitu syarat dengan kalam, dengan fiqh, dengan kehidupan, dengan adab, dengan konsep taklim, muallim dan sebagainya itu ilmu agama, ilmu bukan agama, perubatan pun ada, ilmu pertukangan, ilmu membuat kapal ilmu pertanian pada waktu itu. Jadi larisnya bahasa Melayu itu menjadi bahasa yang menjelaskan ilmu-ilmu. Kita sebab dan menjadi okey, ini revolusi kebudayaan yang tampak pada karya-karya konsepsi wujud dan ini ialah proses penjelasan, pendalaman, pemiawaian dan pembetulan yang berlaku dalam bahasa Melayu. Jadi fasa yang kita tengok tadi tu fasa fiqh, kemudian fasa tasawuf, kemudian fasa westernization ini, di dalamnya itu berlaku kefahaman tentang konsep wujud. Bagaimana perkataan wujud itu kalau ikut Prof dalam buku Mysticism of Hamzah Fansuri dan juga berlaku perubahan yang nyata tentang konsep wujud daripada mula-mula kehadiran Islam itu. Maknanya konsep wujud itu telah difahami. Dalam bahasa Melayu dipanggil ada kan. Jadi tidak berlaku lagi dalam tempoh 800 tahun itu wujud ini tiba-tiba dimaksudkan lain dan Prof telah mengutip beratus-ratus data daripada kitab-kitab dalam pelbagai genre ilmiah dan disebut di situ kitab mana yang digunakan, kemudian kamus mana, dan kemudian diberi contoh dan dinyatakan perkataan wujud dan ada yang digunakan di dalam pemikiran masyarakat Melayu pada waktu itu dalam tempoh berapa ratus tahun silam. Okey, ini saya dah terangkan tadi. Ini pun ini penting Jadi akhirnya Islamisasi ialah pembebasan manusia pertamanya daripada tradisi. Maknanya kita kena buang juga tradisi, tak terima semua. Tradisi itu penting, tetapi sebahagian tradisi perlu dibuang. Tradisi bagaimana yang kena buang? Yang berunsurkan kuasa ajaib, magik, mitologi, tahyul, animisme dan kebudayaan nasional yang berlawanan dengan Islam. Itu satu tahap, satu peringkat Islamisasi. Yang kedua, Islamisasi ialah membebaskan kongkongan sekular terhadap akal dan bahasa. Sebab itulah perjuangan Prof ialah perjuangan akal dan bahasa, perjuangan pandangan alam Islam, perjuangan worldview, perjuangan menyampaikan semula maksud perkataan-perkataan penting di dalam tradisi keilmuan Islam dan dinyatakan supaya umat Islam kita ini tidak terjebak dengan penggunaan perkataan yang salah. Contohnya perkataan jihad, contoh Sekarang ni bila sebut jihad, yang popular ialah seperti yang digunakan oleh Al-Qaeda, seperti yang digunakan oleh ISIS, seperti yang digunakan oleh mereka yang mengebom World Trade Center di Amerika Syarikat, bukan? Tetapi sebenarnya jihad itu
ada jihad ilmiah, ada jihad ekonomi, ada jihad intelektual, ada jihad nafsi, dan jihad yang terbesar ialah jihad nafsu. Nak mengekang nafsu kita ni, nafsu kebinatangan kita ni. Kita ada nafsu akal, kita ada nafsu binatang. Nafsu akal dia lagi tinggi daripada nafsu binatang. Tapi kalau terbalik, maknanya kita sudah zalim. Kita sudah zalim. Dan juga perkataan perkataan adab contohnya. Sekarang ni adab sudah menjadi table manner. Adab sudah menjadi etik masuk majlis. Adab sudah menjadi perkataan yang biasa yang diguna pakai sama level dengan etiket. Etika. Sedangkan maksud adab itu dia mendasar di dalam konsep pendidikan Islam itu. Sehingga kan bila kita nak menyerapkan adab itu, adab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mentauhidkannya dan tidak mensyirikkannya. Adab kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu mengakui kebenarannya dan mengakui apa yang disampaikan dari dalam konsep wahai sunnah beliau itu dijadikan model. Dan kemudian adab kepada ibu bapa, adab kepada masa. Masa pelajar mempunyai adab kepada masa. Dan kemudian banyak lagi adab-adab lain. Dan akhirnya adab ini ia menunjukkan bagaimana kita menjadi seorang insan yang melaksanakan keadilan. Yang melaksanakan keadilan dan disebabkan suatu pemberian daripada Allah dalam bentuk hikmah, iaitu kebijaksanaan, maka bererti dia berjaya melaksanakan adab itu. Jadi bila disebut adab, mesti ada ilmu, mesti ada amal, mesti ada hikmah, mesti ada adil. Iaitu keadilan. Jadi saya rasa setakat ini saja aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada soalan ke apa, kita boleh, ataupun ada apa-apa pandangan ke, nak betulkan ke yang saya kata selalu tadi pun rasa macam lebih pula. Ya betul, dan secularism pada bahagian appendix memang adalah sebab idea Prof ni dia saling jelas menjelaskan. Buku menam penting peran Islam Melayu, dan kemudian buku-buku lain, Mysticism of Hamzah Fansuri dan juga komentari itu, dia menjelaskan bagaimana perkataan-perkataan ini dievolusikan dan sebahagiannya tidak berubah pun. Jadi sekarang ni baru nak diubah oleh orang yang tidak bertanggungjawab lah, golongan modernis yang disebut oleh Prof dengan jelas, dengan tegas. Katanya golongan modernis ini to be blamed lah, kena dipersalahkan dalam hal ini jurnalis, pentadbir, pemimpin, bangsawan, mereka media masa yang mempopularkan perkataan-perkataan ini. Jadi kata Prof, kita sebagai Muslim yang memahami hakikat ini mesti berani untuk menggunakan perkataan-perkataan yang tepat dan kemudian meninggalkan penggunaan perkataan-perkataan yang tidak tepat. Okay, silakan kalau ada, mungkin dalam 5 minit kot. Saya nampak saya rasa lah kebanyakannya dah nak tidur ni. Terutama Mio. Julie, apa khabar? Assalamualaikum, Dr. Salina. Maafkan sinyal putus-putus, Dr. Salina. Waalaikumsalam, Mbak Yuli, Dr. Yuli, apa khabar? Alhamdulillah, sehat Dr. Salina. Ya. Sinyal kurang baik di sini, Dr. Salina. Ya. Okey. Okey, macam mana Mio? Saya rasa
Tak ada Datang. soalan kot Tak ada soalan. Datang. Datang, saya dia dah kan? Dengar. Mungkin sebagai soalan penutup lah kot. Sebab mungkin memandangkan sesi terakhir kan. Apa ke Ya. tadi kan pada awal sesi tadi Doktor ada apa ke membincangkan, menguraikan sedikit tentang perbezaan antara histori dan historiografi. Jadi dalam orang kata historiografi ini kita mengambil orang kata fakta-fakta ataupun maklumat-maklumat penting untuk diletakkan dalam suatu kajian ataupun karya itu yang mana menjadi suatu bentuk pensejarahan. Jadi persoalan di sekarang kepentingan satu fakta tu subjektif sebabnya mungkin dalam satu sisi pada kacamata barat mereka melihat fakta ni tak penting, tapi dalam sisi orang kata kerangka pandangan Islam dia akan melihat benda ni penting. Jadi macam mana kita apa komen Dr. pasal begitu? Orang kata kepentingan satu fakta tu adakah dia berbeza-beza? Okey, terima kasih. Okay, dia sebenarnya dalam sejarah dunia ni dia peranan Islam itu dinafikan sebab apa terutama dari segi ilmiahnya dan saintifik itu memang jelas dan nyata. Jadi apa yang nak disampaikan oleh Prof yang adil di alam Melayu. Tengahkan perkara nak kan Doktor, suara putus-putus. itu tokoh daripada Eropah, bukan? Dan kemudian dijelaskan juga perkara-perkara penting dalam sejarah barat itu yang elok-elok, yang memang boleh diterima, dan dibawa juga pemikiran-pemikiran bahasa daripada ketiga-tiga pemikir yang saya sebutkan tadi lah, Humboldt, Cassirer dan Kizitsky. Dan kemudian sebenarnya kalau mereka kata Prof, kalau mereka kaji tentang sejarah di rantau sebelah sini, memang dia tak nampak peranan Islam itu. Kenapa kata Prof, kita nak mengesampingkan peranan Islam itu sedangkan ia jelas? Jadi kata Prof, salah satu sebabnya, kekurangannya mereka yang mengkaji tentang sejarah ini ialah faktor mengangkat kehebatan suatu tamadun itu dilihat dari aspek fizikal sahaja. Prof tak boleh. Kata Prof tak boleh. Jadi kita nak kena lihat faktor pemikiran dan bahasa sebagai suatu fakta penting atau sebagai suatu faktor penting yang membawa kepada fakta sejarah seperti yang dilihat oleh Prof. Dan Prof sendiri sebenarnya dia mengkaji juga, kita tengok pada Batu Bersurat Terengganu tu. Jadi kat situ Prof sudah menyelongkar dan juga menunjukkan intention yang bad ataupun ill intention barat ataupun orientalis Belanda yang dan juga keculasan ataupun tahap ilmiah yang kurang tentang Islam itu sendiri. Jadi kata Prof kena faham Islam itu. Jadi bila sebutkan syaraton dengan saraton dalam Batu Bersurat tu, itu berbeza kata Prof. Dan sebenarnya Batu Bersurat itu sikit saja fakta yang ditunjukkan oleh Prof. Kalau kita baca dalam komentari, Prof menunjukkan bagaimana pengkaji barat seperti Dewars, Rovers, saya susah nak sebut perkataan nama dia itu. Mereka ini cuba untuk membaca kitab Jawi, kitab Jawi, tetapi ditunjukkan oleh Prof kesilapan teknikal yang membawa pada kesilapan memahami ilmu kalam. Contohnya dalam satu manuskrip itu, salah satu orientalis barat ini ditunjukkan oleh Prof kesilapan itu, memang ditunjukkan dengan jelas. Alif, kaf, nun, dal, ya. Alif, kaf, nun, dal, ya. Dan sebelum itu ada perkataan lain. Oleh orientalis ini dibaca akan dia.
Tetapi sebenarnya kata Prof, bukan akan dia tetapi kendi. Kendi. Jadi apabila dibaca semula ayat itu, maka jelaslah apa yang disebutkan oleh Prof bahawa perkara-perkara maujud, perkara-perkara yang fizikal seperti 1, 2, 3, 4 dan kendi ni menunjukkan kepada adalah sekian perbahasan di dalam konteks ilmu kalam dan metafizik begitu. Jadi orang kata Prof yang tidak memahami mendalam tentang Islam, maka dia tidak boleh menjelaskan dengan tepat peranan agama Islam itu dan juga Islam itu sendiri. Jadi sekadar luaran tu boleh, tetapi kata Prof tak boleh begitu sebab nak menjadi ahli sejarah kena mendalami, mendasari dan Prof sendiri apabila dia menjelaskan tentang contohnya Al-Malikus Saleh dalam buku beliau Historical Fact and Fiction tu disebutkan tentang samudra, semut merah dan kemudian disebutkan fakta-fakta lain tentang raja-raja tertentu ya dinyatakan dengan tepat daripada mana sumber itu diambil dan kemudian di pendapat-pendapat sejarawan barat siapa 1, 2, 3, 4 disenaraikan. Bukan kata disenyapkan tidak dijelaskan dengan saintifik, tidak. Tidak ada bias intellectual di situ kan, bias akademik tidak ada di situ. Tetapi seorang academician yang sebenar-benar academician, kata Prof, seorang alim yang benar-benar alim, dia mengkaji fakta itu seperti mana adanya ia. Kenapa kita seolah-olah nak menutup mata dengan peranan Islam dalam sejarah dan juga dalam sejarah alam Melayu kita di Nusantara ni. Dan kalau kita pergi kepada skop yang lebih luas, isu penterjemahan kitab-kitab Greek dan Latin oleh zaman Harun al-Rashid masa itu Khalifah Harun al-Rashid masa itu. Kenapa sebahagian cendekiawan barat masa sekarang ini moden dan postmoden, mereka menafikan peranan orang Islam dalam menterjemahkan kitab-kitab itu. Sedangkan sepatutnya tidak boleh dinafikan tetapi diterima sebagai sesuatu yang membawa kepada perkembangan ilmu yang lebih penting. Memang benar kitab yang diterjemahkan itu adalah daripada kitab Aristotle, kitab Socrates, kitab Plotinus dan kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu dalam menterjemahkan. Maka orang moden barat sekarang ini tidak mampu untuk memahami kitab ini seperti mana yang diajarkan oleh datuk nenek moyang mereka dahulu. Satu. Yang kedua, bagaimana ilmuwan Islam begitu saintifik dan begitu adil di dalam menterjemahkan perkataan-perkataan tersebut. Dan sebahagian perkataan itu dikekalkan perkataannya di dalam penterjemahan. Kerana apa? Kerana tidak ada tally word ataupun tidak ada perkataan yang boleh menggantikan perkataan itu di dalam bahasa Arab. Maka dikekalkan perkataan itu. Dan dalam contoh sekarang ini, contoh perkataan sekular sekular, kata Prof, sepatutnya kita tidak tukar kepada Almaniyah. Kenapa kita nak translate dalam bahasa Arab jadi Almaniyah? Tukar, letak je lah perkataan sekular. Senang. Supaya kita tahu maksud ataupun asal perkataan itu. Sama macam terjemahan kalau dalam contoh yang lebih praktikal ataupun lebih bersifat realistik yang kita boleh amuk ni ialah bila kita mengamuk nak marah, kita ambil parang, kita pukul, kita ngamuk dah, kita burst out. Sebab kita dah sabar, lepas tu kita mengamuk. Itu amok, A-M-U-K. Sekarang ni dalam bahasa Inggeris, dalam kamus bahasa Inggeris sudah diterima sebagai amok, A-M-O-K, sebab dia tak ada perkataan tu dalam bahasa Inggeris. Kita tak boleh nak terjemahkan. Jadi digunakan amok as amok. Begitu. Sama macam padi. Padi kan? Padi masih disebut padi ataupun padi. Kan? Beras mungkin rice, tapi sebenarnya padi ialah paddy field ataupun sawah bendang. Okey, saya ingat ada soalan daripada Awatif tadi. Oh ya, ni Imran pun ada sebutkan. Saya sebutkan yang Imran dahulu.
secara ringkas saja sebab banyak dijelaskan oleh saudara Syukri dan klasikan media beliau itu dijelaskan kekaburan tentang bahasa Jawi itu bukan sekadar tulisan Jawi Jadi saya cuma nak sebut betul lah sekarang ini kita kenal tulisan Jawi itu sebagai tulisan semata-mata. Jadi yang kita sepatutnya kita faham ialah ia bersifat bahasa juga Sebab Jawi itu pun maksud dia ialah orang Melayu Jadi maksud dia ialah bahasa Melayu sebenarnya. Dan dalam konteks kegemilangan kerajaan Pasai, Perlak dan kemudian diikuti oleh Melaka selepas di mana waktu itu berlaku penyebaran ilmu dengan luas dan ramai daripada ulama-ulama kita di sini selepas mengajar ataupun belajar di tempat kita ini mereka akan pergi ke Mekah untuk sambung ataupun mereka belajar dulu di Mekah dan kemudian mereka balik untuk menyebarluaskan ilmu tentang akidah, tentang fiqh, tentang tasawuf di tanah Melayu ini. Tapi apa yang kita nak kena faham ialah apabila orang Melayu pergi ke sana, orang Indonesia ke, orang Melayu ke, orang Patani kan, Al-Fattani kan, orang Mindanao, belah-belah Mindanao ke, bila pergi ke sana mereka di-refer sebagai Al-Jawi. Kan? Maknanya disebut tu, maknanya Jawi tu maksud dia ialah kepulauan tanah Melayu yang kita bincangkan malam ini Jadi memang betul lah dia tak boleh dilihat sebagai satu tulisan semata-mata. Sebab itulah dalam pembelajaran di sekolah rendah di Malaysia ini tulisan Jawi is tulisan Jawi. Sedangkan sebenarnya bahasa Jawi ini bahasa Jawi. Tapi dalam masa yang sama nak kena dipadankan dengan bahasa Melayu tu. Bahasa Melayu yang diajar tata bahasa dan sebagainya itu. Jadi nak kena diajar dengan betul lah Kalau tak dia jadi confuse pula lah Ringkas saja Imran, mungkin kita boleh sambung pada waktu yang lain lah sebab yang ni dia detail sikit kenapa perlu dipanggil bahasa Jawi dan bukan sekadar tulisan Jawi dan Klasika Media ni memang telah berusaha untuk menjelaskan perkara ni, kekaburan ini, tapi sebab sistem yang kita ada sekarang ni masih belum menerima tulisan Jawi itu sebagai bahasa Jawi lah dan mungkin disebabkan kita dah lost contact dengan akar kita sebelum ni lah. Ya. Di negara ke, di Kelantan ke, di Terengganu ke, di sebelah Medan ke, di sebelah Depok ke, kita sepatutnya sentiasa mengalami proses islamisasi yang graf dia tu naik lah. Sebab kalau graf tu turun, dia jadi di-islamisasi. Jadi kita ada islamisasi, kita ada di-islamisasi. Okey, sekarang ni persoalannya ialah kita ni memang dah Muslim, betul? Kita memang dah Muslim. Tapi apakah yang dimaksudkan oleh Prof dalam konteks islamisasi? Di-islamisasi tu bukannya orang Islam ramai-ramai keluar daripada Islam, bukan? Bukan itu maksudnya, tetapi islamisasi dimaksudkan oleh Prof bahasa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Memang kita Muslim tetapi pandangan alam kita mungkin sudah terserap ataupun sudah dikelabui ataupun sudah dikabuti oleh pandangan alam yang bukan Islam ataupun yang kurang Islam ataupun yang dah disuntik dengan unsur-unsur humanisme, liberalisme, sekularisme barat. Dan kenapa asyik kita sebut barat ni saja? Macam tak ada orang lain, tak ada Cina. Cina kan sekarang ni sedang menguasai ekonomi dengan begitu hebat. Kan? China tanah besar. Dia yang mula-mula kena COVID dan kemudian dia yang mula-mula memperkenalkan vaksin, kan? Itu meniaga dah tu pada saya lah. Okey, dan kemudian of course lah dari segi teknologi maklumat mereka cuba menjadi mengatasi company-company gergasi infotech daripada daripada Amerika dan juga Eropah, bukan? Tetapi yang kita nak maksudkan di sini ialah walaupun secara zahirnya kita ini adalah Muslim, tetapi dari segi pemikiran, dari segi pandangan alam, dari segi penghayatan kita terhadap Islam itu adakah memenuhi ataupun menuju ke peringkat perfection ataupun ihsan? Ihsan ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dia ada tahap-tahap dia tu. Macam yang Prof sebutkan fasa islamisasi dalam kepulauan Melayu tadi kan. Fasa satu ialah fasa fiqh. Jadi mungkin kita
fiqh tak masalah lagi. Tak jumpa lagi lah orang Melayu sekarang ni yang tak nak semayang lah. Kat surau mana-mana pun rambut dia blonde macam mana pun, dia pakai seluar ketat macam mana pun, dia akan tergesa-gesa pergi semayang. Jadi saya rasa pengamalan dari segi fiqh dan sebagainya itu tak ada masalah. Sama juga dengan saudara Islam kita di barat. Terutama yang lari daripada perang Syria apa semua tu, mereka lari ke Sweden, mereka lari ke Norway, negara-negara yang memperjuangkan human rights. Mereka lari ke Britain, mereka England, kemudian mereka lari ke Amerika Syarikat. Jadi di sini mereka struggle untuk mengekalkan identiti mereka di sana. Jadi itu menunjukkan bahawa mereka cuba untuk retain identiti Islam mereka itu. Tetapi dalam masa yang sama, konsep westernization menujang masuk. Contohnya anak-anak mereka ni dah macam mungkin parents tu mungkin daripada Syria, parents tu masih lagi Islamik ataupun masih lagi mengamalkan ajaran Islam yang sebenar, tapi anak dah bercampur sekolah-sekolah sekular, dah bercampur dengan budak-budak muda yang menganggap sexual intercourse tu suatu human rights kan, yang menjadi satu kerisauan kepada ibu bapa di sana. Jadi bagaimana nak mengatasi perkara-perkara tersebut? Ialah dari segi nak survive untuk hidup, mereka terpaksa survive untuk hidup, tetapi untuk retain budaya identiti Islam itu cerita lain lah, itu adalah jihad. Dan ada yang pergi ke peringkat yang lebih teruk, mereka tidak bersyukur dengan manusia yang membantu mereka, yang mana kita kesali jugalah. Mereka ni dah dibantu oleh walaupun kita kata kafir, etis, tetapi mereka ni membuka pintu negara mereka untuk membantu, macam di Sweden. Jadi janganlah kita buat hal duduk di sana kita bom sana bom sini. Orang Islam kita ni bom LRT, bom bangunan-bangunan, bom perayaan yang kononnya ada orang kafir. Tapi orang kafir inilah yang membantu kita untuk hidup tu. Sebab kalau kita tengok dokumentari mereka yang lari daripada perang ni, perang di sebelah Iran dengan Iraq dan Syria ini, keadaannya terlalu teruk sehingga kan mereka ni duduk di dalam kita panggil perahu yang macam belon tu kan. Saya pun tak tahu nama dia tu, yang belon keras tu. Dan kemudian hidup mereka antara orang kata mati ataupun bila sampai di tanah besar itu, maka orang-orang pekerja kemasyarakatan di Norway, di Finland dan sebagainya ni, mereka Finland pula, maafkan saya, di Sweden, Denmark dan sebagainya, mereka ni membantu untuk menghilangkan kesejukan sebab mereka hampir mati disebabkan sejuk dan lapar, dan kemudian diberi bantuan perubatan dan sebagainya. Jadi lah mereka ni bersyukur, orang Islam kita yang pergi ke sana, dan kemudian ada hikmahnya terhadap apa yang berlaku itu. Mungkin kita perlu melihat pada diri kita semula, apakah penghayatan-penghayatan yang mungkin kita telah terlupakan lah. Dan perkara ni sebenarnya merupakan ulangan daripada yang berlaku dalam tahun 1990-an dulu, Bosnia Herzegovina, di mana orang Bosnia Herzegovina Makedonia tu yang Muslim itu, kita lihat pergaulan dan cara hidup tu lebih kurang dengan yang bukan Muslim. Cuma mereka sangat bangga mengatakan mereka ini muwahhid lah, mengamalkan konsep tauhid di dalam akidah. Cuma itulah maknanya bila kita kembali kepada isu Islamisasi, ialah Islamisasi ini secara progresifnya ia akan membantu kita untuk menghayati agama dan budaya kita dengan kuat. Tetapi dia berlawan dengan westernization. Dia berlawan. Jadi bila berlaku westernization, maka Islamisasi itu berlaku de-Islamization. De-Islamization sama makna dengan westernization, sama macam colonization. Tapi kita nak de-westernize, kita lawan. Kita nak Islamize, kita nak de-westernize, dan kita nak de-colonize. Sebab colonize sekarang ni dia dah pergi kepada minda. Dia bukan pergi kepada perang lah, perang, dan tak banyak lah orang berperang sekarang ni, kecuali yang di sebelah ISIS dan Al-Qaeda itu. Dan sebab itulah Profesor Wan Muhammad Noor Daud dalam syarah beliau itu, beliau menulis tentang Islamization of Contemporary Knowledge itu, dalam konteks IPT ataupun universiti, dan juga dalam konteks decolonization dan de-westernization. Itu penting sebab dia merangkum apa yang kita bincangkan malam ni. Kita nak kekalkan ke? Kita nak
diheret oleh unsur jahat ni kan, tapi kita nak mempertahankan. Itu memang sentiasa ada jihad. Inilah jihad kita sebenarnya. Jihad kita sebenarnya. Kita dah Muslim, tapi nak mempertahankan dan memahami konsep agama yang kita pegang ini. Faham agama dan asas akhlak. Okey, wallahu a'lam. Ya, boleh tengok di channel YouTube Akademi Jawi memang dijelaskan dengan mendalam jugalah. Dan disebutkan usaha-usaha mereka ni untuk mengangkat balik ke martabat tulisan dan bahasa Jawi itu. Satu usaha yang patut kita sama-sama ni lah sokong. Cuma memang ada sedikit permasalahan lah. Sekarang ni kita dah pakai Rumi kan. Macam mana nak buat tu? Susah jugalah. Macam mana kita nak buat tu? Tapi memang kita bermula dengan susah. Ni program kita ni pun susah. Program kita ni pun sebenarnya melawan mainstream, kan? Melawan mainstream maksudnya apa? Baiklah kita pergi lepak dengan kawan-kawan, kita pergi minum, kita pergi festival, kita pergi tengok. Tak kira lah ada pementasan drama ke kat mana-mana dalam universiti kan? Lagi best. Tapi nak melatih otak kita ni, nak mendisiplinkan ni, adab terhadap akal ni ialah nak mendisiplinkan otak kita, akal kita ni, proses berfikir kita ni, cara untuk memfokuskan fokus ataupun bagi attention pada suatu, dan kemudian untuk kita kenal benda yang berat, benda yang kurang berat, benda yang penting, benda yang kurang penting. Sebab ulama-ulama kita mengajar bahawasanya kita tak mampu untuk belajar semua ilmu. Cuba bayangkan kita nak belajar semua ilmu dalam dunia ni. Saya masuk universiti, lepas masuk UNIZA, saya masuk Universitas Gajah Mada, lepas tu saya nak masuk dekat Gontol, lepas tu saya nak pergi dekat McGill, saya nak pergi dekat Harvard, saya nak pergi semua universiti semua. Nak belajar semua. Silakan. Silakan kalau rasa boleh lah. Saya rasa ulama kita dah ajar. Ini dia klasifikasi ilmu. Ini dia apa yang perlu kita ada. Ini apa yang perlu, yang kita tak perlu buat. Dan kemudian kita kena tahu adab itulah kita tahu kekuatan, kemampuan dari segi fizikalnya. Nak lompat, kita boleh lompat 1.5 meter kalau kita lompat jauh. Bolehlah 1.5 meter. Kalau Imran saya tak tahulah, kalau 5 meter boleh lompat, saya tak tahu. Tapi kalau budak-budak kecil ni dia lompat macam katak macam tu saja. Maknanya kita tahu dia panggil physical capacities ataupun abilities. Begitu juga otak kita. Sebenarnya kita belum cuba ni, otak kita ni sebenarnya mempunyai potensi yang sangat tinggi. Sebab itu Prof dia tak turunkan level buku dia. Sorry, dia tak akan turunkan level buku dia. Awak bangun untuk capai level saya. You all ni kena kena challenge your life untuk capai patutnya ini. Jadi kita macam terpaksa macam lompat-lompat lah untuk capai. Tapi tak apa. Cuba. Jadi sebab itulah kalau kita tengok konsep membaca, qiraah. Semua orang boleh baca bahasa WhatsApp. Semua orang boleh menulis bahasa WhatsApp. Semua orang boleh baca bahasa surat khabar, Quran di Indonesia. Semua orang boleh baca novel. Tetapi untuk melatih, untuk membaca buku-buku yang berat, buku-buku ilmiah, dan membaca buku yang dikarang oleh ulama yang muktabar, yang arif billah, yang mendasar dalam ilmu dan makrifah, golongan muhakkikun. Yang ni nak kena ada latihan. Ada latihan rohani. Bangun sembahyang tepat pada waktu. Mungkin awal sikit untuk tahajud, mungkin awal sikit untuk bersahur, dan ada latihan untuk puasa. Latihan puasa ni kita lupakan makanan yang sedap itu, dan air yang begitu sedap itu, dan kuih yang begitu sedap itu. Tetapi kita fokus kepada lapar. Jangan fokus pada lapar, kita laparkan diri kita, kita fokuskan kepada buat perkara lain, kan? Itu sebenarnya jihad yang diajar oleh Islam 24 jam dan juga 12 bulan. Sentiasa diajar. Dan kita nak kena disiplinkan diri kita. Itulah adab. Sebab adab itu disiplin diri, ni fizikal, disiplin diri fizikal.
Kemudian disiplin akal. Macam mana nak menundukkan, nak suruh akal kita ni high performance. Boleh boleh menganalisa, boleh berfikir, boleh membanding dan boleh tahan duduk dalam satu majlis ilmu selama 2 hingga 3 jam. Oh, kalau tak panas punggung lah, pusing sana, pusing sini, penat lagi nak tidur. Dan kemudian disiplin rohani. Disiplin rohani ni maknanya dari segi spiritual rites and rituals dan sebagainya itu. Ni saling berkait ni. Siapa nak beritahu kita kalau bukan orang macam Prof? Nak beritahu kita perkara-perkara macam ni? Nak dapat daripada mana? Nak baca dalam buku, nak cari dekat library Unizal. Nak cari dalam library Gontor. Okeylah Gontor banyak yang bersifat tradition kan. Nak cari dekat perpustakaan negara. Nak cari macam mana? Buku tu beribu-ribu, awak nak baca semua buku tu, ambil semua sekali buku, baca. Ini peranan orang seperti Prof. Ini peranan orang seperti ulama-ulama seperti Imam Ghazali, seperti Az-Zarnuji dan lain-lainnya itu. Ramai lagi. Kalau kita nak sebutkan ramai lagi, tetapi inilah peranan mereka. Mereka menunjuk cara. Ini dia buku yang kamu kena baca. Ini dia yang kamu kena buat. Ini dia yang kamu jangan buat. Jangan buat. Jadi kita tak membazir-mazir. Kita terus kepada framework. Jadi kita pun baca berkaitan dengan framework itu. Dan kalau kita baca buku-buku barat pun, kita boleh bandingkan dan kita boleh faham. Oh, patutlah Prof cakap. Bukannya nak promote di barat itu, tetapi nak beritahu sebab apa salah. Sebab kita ni syahadah la Muhammadur Rasulullah. Kan? Jadi la ilaha illallah. Dia ada affirmation Allah. Tapi dalam masa yang sama kita kena kenal la ilaha, Tuhan-Tuhan yang idols tu. Barulah kita lebih faham Allah. Kenapa kena satu saja Tuhan? Gitu. Sebab kita kena tahu juga, oh yang Tuhan mengarut ni, oh begitu. Itu yang Prof ajar. Sebab itulah bila baca Islam, baca juga barat. Bila tengok Islam, kita tengok juga barat. Tapi kita punya skop Islam, tetapi faham, oh punya barat begini. Kenapa konsep human servant itu tak dapat diterima oleh diorang. Hinanya manusia ini jadi hamba. Sepatutnya kita pegang pada humanistic worldview. Humanistic worldview, manusia boleh buat segala-gala. Manusia boleh pergi lebih jauh, boleh menyelam ke dasar lautan, berkilometer ke bawah, dan kemudian boleh naik ke atas. Tak takut pada suatu benda tu. Might, kita sudah jadi Tuhan. Tuhan sudah jadi manusia kecil. Kita sudah jadi besar. Sebab akal kita begitu. Ini dah kurang ajar kepada Tuhan. Jadi sebab itu kita kena tengok, oh di dalam cerita mereka superhero kan, Superman, Ultraman, perasan tak? Dia punya bahasa tu. Bahasa dia tu. Ultraman, Superman, Supergirl. Ni menunjukkan kehebatan manusia itu. Manusia ni dah hebat. Dah boleh buat apa saja. Tak ada ketakutan kepada suatu apa pun. Tapi dalam Islam, kita terima peranan akal. Tapi ada sekatan dia. Ada sekatan dia. Ada batasan dia. Dan kita terima manusia itu sebaik-baik kejadian, khalifah Allah. Tetapi ia tetap seorang hamba kepada Allah SWT. Begitu. Jadi di barat waja'ala ilahahu hawahu, dia menjadikan Tuhan dia Tuhan nafsu. Sebab bila kita tolak Allah, Tuhan yang sebenar, kita tetap angkat satu benda lain untuk jadi Tuhan. Dan yang kita angkat ialah hawa nafsu kita. Itu tidak ada dalam Islam, dibebaskan dalam Islam. Jadi konsep kebebasan tu dah tak difahami begitu. Kita tidak bebas kerana menyembah Tuhan. Oh, tak bebas tu. No. This is wrong. This is totally unacceptable. Contohnya kan. Tapi sebenarnya kamu pergi daripada satu Tuhan kepada Tuhan yang lain. Maknanya Tuhan yang sebenar Allah. Kamu tak nak terima, jadi kamu pergi kepada hawa nafsu kamu. Jadi kamu sudah menjadi hamba kepada hawa nafsu. Itu yang mereka tak faham. Wallahu a'lam. Banyaklah pula saya cerita malam ni. Tapi untuk membuka minda kita lah. Okay, terima kasih. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf untuk kesihatan suami saya. Alhamdulillah dah boleh memandu sekarang ni lah. Suami saya kena mild stroke lah baru ni.
Tapi alhamdulillah dalam tempoh sebulan tu Allah pun bagi peluang untuk kami cepat-cepat pergi ke hospital mendapatkan rawatan, dan sekarang ni pun masih lagi terlibat dengan rawatan-rawatan lain lah, macam alternatif macam rawatan saraf dan juga saya pergi ke pantai untuk tanam kaki dalam pasir pantai tu. Saya tak tahu di Indonesia dibuat tak begitu, dan alhamdulillah lah. Cuma doakan kami boleh makin sentiasa menjagalah dan sentiasa sihat. Terima kasih banyak-banyak atas doa. Terima kasih Dr. Selina. Semoga sehat-sehat selalu Ya Allah. dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih Rahmi. Ya, jadi alhamdulillah kita telah di penghujung lah untuk diskusi buku Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu karangan Profesor Muhammad Rafi Alatas. Jadi saya mewakili Halaqah Syajarah mengucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Dr. Selina kerana melapangkan masa dan juga sudi berkongsi bersama kami orang kata intipati yang terdapat dalam buku ini, di samping menguraikan banyak perkara lah yang selama ini kalau pada pengalaman saya orang kata apa a new insight. Sebelum ni kita nampak setara ini saja kata-kata dengan bantuan guru dan juga syarahan guru, dan macam kita akan nampak penelitian pada tingkat yang tinggi. Jadi mudah-mudahan mudah-mudahan usaha kita dalam bentuk ilmu ini diteruskan dan juga dipermudah Allah SWT. Jadi saya mewakili Halaqah Syajarah mohon maaf atas segala kekurangan kami sepanjang sesi ini berlangsung sebanyak itu tadi. Dan untuk makluman bersama lah kalau mungkin yang masuk kemudian internet dan sebagainya, di masa akan datang kita akan buku next book pula adalah The Concept of Education in Islam, yang mana iaitu akan orang kata kita akan cuba meneliti secara lebih terperinci lah kerana buku tu pada saya memang padat, isi kandungan dia sangat padat. Jadi sebenarnya akan dimaklumkan kemudian lah. Jadi insyaAllah sekali lagi terima kasih semua atas ketekunan untuk bersama dengan diskusi kita. Jadi insyaAllah kita tidak ada lagi, kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat Nas. Ya, insyaAllah semua orang belum surai. Jadi terima kasih semua. Ada rezeki kita bertemu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jangan lupa selawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita kepada hidayah ini, dan kemudian kepada Profesor Alatas sendiri dan anak-anak murid beliau, hafizahumullah, semoga ditambahkan keberkatan dalam umur, rezeki dan juga ilmu mereka insya-Allah. Tanpa mereka siapalah kita. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Bye. Saya minta diri dulu.